Okay, hello, assalamualaikum semua. Okay, kali ni aku nak ajar tentang PVE and fitting weapon, fitting dan okay, sorry, masalah teknikal aku punya headset. Okay, apa aku nak buat hari ni? Aku nak buat tentang ajar tentang fitting kapal, dan juga macam mana nak tengok dia punya range orbit apa semua. Okay, pertama sekali tekan menu. Ini benda yang antara benda yang paling penting lah, sebab dalam orbit punya sistem. Tekan setting. Kat sini ada macam-macam, basic setting, beta setting, graphic setting apa semua. Kat grafik korang boleh buat bagi low lah, bagi low. Ini yang resolution tak ada masalah lah. Tapi untuk yang ni, kalau kata tak nak dia beban, bila kata main perang ramai, dia akan jadi lag sikit server tu. Kita punya ping jadi tinggi. Jadi aku set ke low terus. Selalunya custom lah, sebenarnya low lah ni. Ok, yang penting sekarang dekat beta setting. Dekat beta setting ni ada auto target attack the next target, automatic look back, auto orbit target. Ok, auto orbit target ni boleh on ataupun off, tapi kena tahu kalau off makna kita akan manual orbit, dia tak akan auto orbit. Bila kita on dia ada dua, satu sort by optimal range, satu lagi default orbit range. Ok, sort by optimal range ni dia akan ikut kita punya weapon, punya optimal range. Jadi kita adjust manual pun dia akan follow balik yang optimal range. Jadi yang paling cantik sebenarnya default orbit range. Maknanya ni akan ikut set kita yang kita set tadi tu, berapa jarak orbit dia. Pastikan kalau nak off lah, tak ada masalah. Kalau nak on, pakai default orbit range. Lepas tu auto attack ni boleh on kan lah, senang. Okay. Untuk di kamera pula, untuk kita setkan orbit. Okay, kita boleh klik dekat kapal tu, kita set orbit. Set ni tekan dan hold. Dekat sini kita boleh adjust berapa banyak kita nak. Kalau tengok pada range weapon kita, macam range aku dalam 18, 20, 10. Nak tengok macam mana set weapon kita, kita tekan dekat save fitting lah. Dekat fitting, kita boleh tengok. Ok, dekat sini kita tengok dekat missile range. Untuk yang mana main missile, tengok kat missile range tu. Ok, missile range ni 18.75. Maknanya kena bawah daripada 18 km lah. Kena set balik lah kapal punya terjek ni. Missile range maknanya 18.75. Maknanya kita kena buat orbit dalam lingkungan 18 km ke bawah, baru kita punya missile kena. Kalau tak, missile kita tak kena terus. Ini untuk missile dia tak ada accuracy fall off, jadi dia kena atau tidak je terus. Ok, yang kena ingat, missile ada dua damage. Satu kinetic, satu lagi explosion radius. Dan kita boleh tengok kat sini. Kat sini ada kat damage type ni ada EM, thermal, kinetic dengan explosion. Kalau tengok kat sini, dia bagi sama rata lah, memang dia bagi sama rata. Tapi untuk apply damage tu, contoh untuk kinetic, dia akan gunakan explosion velocity, explosion velocity dengan explosion radius. Explosion velocity ni kelajuan untuk kinetic, maknanya berapa laju kita punya missile pergi. Makin laju, makin besar, makin sakit lah kapal musuh bila kena kita punya missile. Dan juga untuk explosion radius ni, makin kecil radius dia, makin sakit kapal tu. Untuk kita lawan kapal kecil, kapal besar tak ada masalah. Pasal dia akan tengok signature radius kapal tu sendiri. Macam mana tengok kapal punya info dekat sini. Kau tengok Minamata Breacher Assault, ada lambang macam tanda ni, warna kecil ni. Orang tekan je, dia akan keluar roll bonus dia, apa dia dapat. Ni semua. Dekat sini dia ada ship booster, small missile, torpedo, activation.
Kat sini korang tengok lah kita punya apa kelebihan-kelebihan kapal sini. Jadi sentiasa buat kapal, untuk build kapal sentiasa tengok role bonus dia apa dulu. Jangan beli kapal baru nak tengok role bonus, sebab takut kita punya skill tu tak matching nanti. Okay. Okay, kita undockkan. Sebelum tu kat local ni, atas ni pastikan klik check ada merah ke tak merah ni untuk null lah, untuk kita pasti tahu kawasan kita tu ada merah tak ada merah. Ataupun kita boleh tekan yang 3 line ni, dia akan keluar yang macam ni. Yang ni open saja, tak ada masalah, senang kita pantau ada musuh tak ada musuh. Okay, kita undock. Okay, siap. Tengok calculation siapa ada Wolf. Okay, ini aku pakai ni bukan afterburner tapi microwatt drive. Sebab microwatt drive ni dia bagi laju kapal dengan penalti. Kapal jadi radius dia jadi besar. Cuma untuk breacher assault ni roll bonus dia ada untuk microwatt drive lah, dia kecilkan radius tu lagi bila guna afterburner. Okay, kita tengok sekarang aku punya speed 573. Tapi bila aku speed 573, okay, kita tengok dekat fitting. Okay, kita tengok kita punya signature radius. Signature radius kita 27. Okay, tengok bila aku tekan microwatt drive. Okay, tengok dia akan speed kan kapal aku selaju-lajunya. Nampak dia akan pergi berapa? 2600, 2700. Nah, 2700 meter per second. Dan bila kita tengok fitting, okay, kita tengok balik. Okay, signature radius aku tengok dia lompat 114 meter. Ini penalti untuk guna microwatt drive. Untuk afterburner dia tak ada penalti ni. Untuk orbit sesuai untuk afterburner lah. Microwatt ni sesuai untuk lari lah selalunya. Okay, kita akan pergi dekat, kita akan pergi buat ni. Untuk warp ni kita boleh tekan, kita boleh hold, tarik berapa kita nak pergi. Yang ni tak ada masalah. Persen orbit. Okay, 15. Okay, kalau kita biar, contoh kita tekan target management, untuk kita biar, bila kita dah buat auto orbit dengan auto attack, dia akan automatic ikut. Tengok tadi aku buat berapa, akan dia follow. Lambat sikit line aku, lembab sikit, dicampur dengan scale resolution aku lambat. Okay, automatic dia akan follow terus orbit 15 km dan terus attack. Jarak 5 km. Bila pakai microwatt drive, cepat je sampai. Laju lah. Ini microwatt drive lah. Microwatt drive ni tak sesuai untuk kapal lain lah, melainkan kapal tu ada roll bonus untuk microwatt drive. Kalau tak ada bonus untuk microwatt drive, aku sarankan guna afterburner saja untuk orbit. Okay, untuk memudahkan dan juga tak nak bagi bateri makan, korang boleh ada dua cara. Sama ada korang zoom in atau zoom out, atau korang tekan di tengah ni, dia akan automatic zoom out. Jadi kita tak perlu tengok pun apa yang berlaku kat situ, kita hanya perlu farm saja. Jadi kita tengok je lah. Ni cara je. Kalau kita nak adjust, contoh nak adjust menu sendiri. Okay, kita adjust menu sendiri 13 km. Kat sini kan dia akan follow 13 km. Nampak? Turun 11. Dia lari sikit. Betul, aku track tadi dia lari sikit. Dia akan ikut. Untuk shield ni, shield booster korang tak perlu on. Kalau korang tengok aku punya, kapasitor, dia tulis stable. Sebenarnya tak stable pun kapasitor aku. Kapasitor aku stable sebab ada benda ni.
Dia kira kalau aku pasang benda ni baru dia stable. Sebenarnya tak stable. Jadi cara untuk guna shield booster ni hanya pakai bila perlu. Contoh nampak shield tu dah turun sikit, aku tekan sekali, bagi dia naik. Dalam 2 kali macam tu aku dah boleh off. Ini cara guna shield booster. Jangan on melainkan kapasitor korang kalau tak pakai Nosferatu dia stable. Yang aku pakai tadi Nosferatu. Nosferatu ni memang dia tarik kapasitor kapal musuh untuk tambah dekat kapal kita, tapi masalah dia jarak dia dekat. Sekarang aku pakai misai aku jarak aku 18 km. Jadi tak sesuai dengan Nosferatu. Okey, tengok Nosferatu punya apa 456 6 km saja. Accuracy full off 2 km, optimal range 4. Maknanya campur aku boleh jarak aku 6 saja. 6 km saja. 6 km. Jadi tak berapa sesuai lah. Ini cara asas lah untuk ni. Kalau kau nak lari, kau boleh approach dia ni. Okey, direct tu 100 km. Tengok dia akan pergi. Kapal kau akan automatic lari. Approach kilometer tu nama dia approach, tapi dia tak approach. Pasal kita set 100 km, dia akan lari 100 km. Tengok jarak sekarang. Jadi dia akan tambah. Oh, auto orbit. Ni masalah auto orbit. Auto orbit ni dia akan cuba orbit juga. Jadi untuk PVP aku sarankan jangan guna auto orbit lah. Guna manual untuk kalau kau nak pergi buat PVP. Sebab nanti dia akan reset jadi orbit. Yang orbit tu kita tak nak. Tengok jarak sekarang. Jauh tak? Dia lari. Ni dia lari 100 km daripada musuh. Ini agak-agak nak meletup kapal. Buatlah cara macam ni sebelum korang warp. Atau korang boleh warp lah. Tekan warp. Okey. Dia akan terus warp. Ataupun korang boleh align dulu. Contoh sini korang boleh approach. Mana dia align dulu. Mana dia menghadap dulu ke sana. Lepas tu baru korang warp. Dia akan terus warp. Ini cara-cara asas untuk kita tahulah pasal untuk buat PVP, PVE dengan rating. Ini aku pakai ni kapal tier 7 lah. Okay, aku akan off balik tu. Jadi aku akan dots out manual. Aku selalu memang akan standby kat atas tu untuk lari masuk base. In case emergency aku terus tekan. Tak perlu lagi aku nak cari-cari kat mana. Macam tu cara aku main lah. Okay, aku akan dot balik. Okay, untuk weapon kita kena tahu weapon ada banyak jenis. Okay, aku akan tunjukkan weapon yang ada. Okay, high slot weapon. Ada laser, railgun. Laser kamu tahu, laser medium pulse ke. Ada dua laser dengan pulse. Laser ni tak silap aku jarak jauh sebab aku bukan laser user. Nak tahu dia jarak dekat ke jauh, korang tekan je sini. Okey, ni jarak dekat. Small pulse laser ni jarak dekat. Nak tengok jarak jauh dia, korang tengok satu lagi beam laser. Okey, beam laser. Nak jarak dia 13 km. Ni tak ada skill lah ni. Ni skill kosong ni. Macam aku skill pulse laser aku tak ada. Jadi inilah bila kita jarak dia ni, optimal range dan accuracy fall off ni, dia akan berubah bila korang dah masuk dalam fitting. Baru dia akan ikut korang punya skill. Kalau korang tak masuk dalam fitting lagi, dia akan ikut yang default punya range. Okey, ni small laser dengan long range dengan ada small, medium, large lah. Tapi ada jarak dekat dengan jarak jauh. Laser sesuai dia untuk matikan shield musuh. Senapang laser paling sesuai untuk matikan shield musuh. Pasal shield paling lemah dengan laser. Kalau korang tengok, majority kapal korang tengok defend dia. Jangan tengok defend aku lah. So defend aku pakai benda ni. Federation ni dia tambah dah shield aku 8%. Sepatutnya kosong. Sepatutnya kat sini kosong. Semua kapal shield dia EM resistant kosong. Laser guna dia memang dia damage paling tinggi dia dekat shield. Okay, kita boleh tengok. Okey. Tekan. Okay, tengok. Okey, tengok. EM dia berapa? 16. Ni civilian. Kalau kita pakai yang ni 63. Nampak? Ini memang betul-betul dia bantai dekat shield. Pasal tu kalau kita jumpa dengan kapal guna laser,
paling sesuai shield tank memang teruk sikit lah, pasal dia memang attack laser, memang untuk shield. Jadi paling sesuai adalah speed tank, elak terus lah. Macam frigate dia boleh elak terus lah. Yang tu yang sedap lah. Shield tank akan rasa susah sikit sebab laser memang guna dia untuk makan shield. Jadi shield cepat musnah. Tapi dia hanya kuat dengan shield saja. Armor dengan hull dia damage dia dah kurang lah, pasal dia tak ada damage pun kat situ sebenarnya. Ini untuk laser. Untuk railgun ni bagi aku dia tak ada kelebihan mana-mana pun. Damage dia, kalau tengok damage type dia hanya thermal dengan kinetic damage saja. Jadi bagi aku railgun kuat. Railgun dia tak ada senapan tak kuat, tapi railgun dalam 4 jenis weapon ni, railgun yang paling lemah lah. Tapi kalau kena skill yang betul, yang paling lemah lah boleh jadi paling kuat lah. Kalau kau tengok dia punya kinetic damage dia 55, tapi tak setinggi yang tadi. Dia kurang sikit. Kalau kita tengok Canon dia bagi dia Canon dekat shield dia kurang, tapi dekat armor, dekat hull dia sakit. Dekat shield dia kurang sikit. Ini Canon. Sama juga ada jarak jauh. Ini auto cannon ni jarak dekat. Dan juga kalau kau tengok satu lagi, small strike cannon ni jarak jauh. Sama juga dengan rifle raygun ni jarak dekat. Kalau kau tak confirm, buka tengok. Okey, 14 km. Raygun 14 km. Yang dia punya jarak jauh ke terbalik. Yang tadi tu jarak jauh, yang ni jarak dekat dia. Snapshot. Aku tak pernah pakai raygun, jadi tak tahu sangat. Tapi ni jarak dekat dia. Nampak jarak dekat dia. Kita boleh tengok di sini lah, jarak dekat dan jarak jauh. Ni decomposer pun saya tak ada lagi untuk jarak dekat, dia semua jarak jauh saja. Missile launcher macam tadi yang aku tengok tadi. Kalau missile launcher ada dua, satu missile, satu torpedo. Torpedo ni jarak dekat. Kalau korang nak main jarak jauh, jangan pakai torpedo, pakai missile. Tak kisahlah medium ke. Cuma dia satu lagi untuk kalau kata cruiser dia ada medium rapid missile tambahan dia. Medium rapid missile ni khas untuk cruiser lawan dengan frigate. Sebab kalau korang tengok missile punya explosion radius 140, nampak besar tak? Explosion radius dia besar. Jadi untuk signature radius yang kecil, yang mana bawah daripada 140, kurang sakit. Contoh tadi aku signature radius aku paling banyak dia 100 tak sampai 140. Jadi masih kurang sakit lagi kat aku kalau tengok explosion radius itu. Jadi dia orang akan guna medium rapid missile sebab dia punya signature radius, tengok explosion radius kau tengok 40 meter je, kecil. Jadi kapal-kapal frigate sakit bila kena rapid missile. Ini siapa yang pakai cruiser lah. Ini dia tambahan untuk missile lah. Yang lain sama lah, medium dengan torpedo. Yang lain semua sama. Cuma missile ni dia ada tiga jenis lah. Untuk small torpedo dengan missile, tapi medium dengan large dia ada rapid missile, torpedo dengan missile. Okey. Harvest equipment ni barang untuk miner lah. Remote shield booster ini untuk logistik punya kapal frigate atau kapal cruiser yang logistik, ataupun kita panggil medic ataupun healer. Dia tak gunakan weapon belah atas selalunya. Ada orang guna weapon belah atas terpulang lah, tapi untuk kegunaan default dia adalah untuk pakai benda ni. Remote shield ni yang ini dia tambah dia lock, tapi dia tak lock musuh, dia lock ally, dia lock geng kita. Dia lock dan dia tembak shield kat sini. Ni shield regen. Okey. Ini armor repairer, sama juga guna dia. Tadi tu shield, yang ni untuk armor. Untuk mid slot ni boleh tengok dah sendiri. Nosferatu ni, Nosferatu yang tarik energi kapal tu, ada small, medium, large. Ni energy neutralizer ni dia akan buang kapasitor musuh ikut dia punya ni lah. Contoh kita pakai mode, dia akan buang setiap kali dia pusing tu, dia akan buang 74 gigajoule kapasitor dari kapal musuh. Jadi kalau kita kapal tu memang pakai laser, kalau kita lawan dia kena dengan neutralizer, kapasitor dia habis, dia tak boleh tembak.
Ni untuk kapal yang gunakan laser saja. Laser pulse beam kan. Okey, laser dia akan gunakan kapasitor untuk tembak. Laser dia akan gunakan kapasitor untuk tembak. Tapi untuk macam lain, decomposer pun sama, pakai kapasitor untuk tembak. Tapi untuk railgun, missile dengan cannon setakat ni tak ada lagi guna kapasitor. Tapi akan datang, dia akan guna dia orang akan masukkan ammo, peluru. Jadi akan start guna peluru. Walaupun tak akan kapasitor, tapi nanti akan datang dia akan start masuk peluru. Peluru ni kena buat sendiri. Ini kalau if online lah, dia orang akan buat juga, tapi bukan dalam masa dekat, dalam mungkin tahun depan lah dia akan buat peluru. Okey, ni ship fill module. Untuk yang ini khas untuk Guardian. Dia akan buka bubble besar untuk lindungi fleet dia. Ni armor link module, lebih kurang sama juga. Ni remote capacitor ni untuk kapal logistik juga, untuk dia bagi kapasitor kapal dia dekat kapal geng. Ni dia guna kapal dia punya kapasitor untuk bagi kat kapal geng. Ni group shield booster, ini dia akan repair shield untuk ramai-ramai. Yang tadi tu seorang, ini ramai-ramai. Ni pun sama, ramai-ramai untuk armor. Ni kapasitor ramai-ramai juga. Yang ini bubble yang buat jam dekat gate tu. Okey, untuk lost slot ada macam-macam shield booster. Jadi korang nak tahu skill, contoh satu modul tu dia guna skill apa, korang boleh scroll kat description ni, korang boleh tekan. Jadi dia akan tunjuk korang okey skill apa kena follow untuk modul tu. Kalau modul tu tak perlukan skill, dia akan tulis tu tak perlukan skill. Jadi korang tahulah skill mana nak kena upgrade. Itulah. Setakat ni tu sajalah. Okey, ni afterburner ni sangat penting lah untuk yang main orbit. Okey, dia akan tambah flight velocity adjustment 70.8%. Ni ada skill dia, korang boleh upgrade skill dia. Microwatt drive, kita tengok microwatt drive. Flight velocity 502%, nampak lagi banyak daripada afterburner. Ada benda yang sama, dia punya level yang sama. Tapi masalah dia, tengok signature radius adjustment, dia tambah 493%. Jadi kapal kita boleh jadi kapal besar, tak pasal-pasal. Sedangkan kita guna frigate. Sebab tu tak digalakkan guna microwatt drive kalau kapal kita tu tak perlu pun microwatt drive. Untuk mudah, kapal-kapal frigate tayar 4 tak perlu microwatt drive dah. Melainkan korang dah start pakai kapal-kapal faction. Kapal-kapal faction ni, yang frigate kapal faction ni, boleh tengok kat ship 3. Okey, kat sini Angel Cartel, Serpentis, Guristas, Sunshine Nation yang akan datang modul legend dengan sister servant sister of Eve. Untuk Angel Cartel, ini kapal frigate faction. Ni dia frigate, tapi dia lebih kuat daripada frigate biasa. Dia lebih kuat, lagi laju daripada biasa punya. Ini kapal ni, yang panggil kapal faction. Okey, dia ada frigate, cruiser dengan battle cruiser. Ni kapal favorite aku lah, aku dah jual lah, tak guna. Harga dia memang mahal. Okey, korang check dekat situ industri ni. Okey, dia kata kalau tengok pasal Serpentis, kau boleh hold gambar ni, dia akan keluar. Okey, ni saya akan tunjuk railgun. Ini dia untuk railgun. Daredevil ni paling power dia pakai railgun. Railgun user yang paling power setakat ni untuk frigate Daredevil. Untuk kapal lain kurang sikit. Dia boleh pakai yang pasal dia wet stasis, wet fire, nak roll bonus dia. Roll bonus dia gila-gila. Ni Daredevil lah. Ni untuk damage paling sedap lah. Tu kat situ lah. Kau boleh check tengok untuk kegunaan nak main macam mana. Okey, apa-apa kalau nak tambahan info, bagi tahu aku, nanti aku buat.